dimintakan Tuan Datuk Zarul untuk menyampaikan ucapan. Kursi Konsortium Teknik Suci Siang Berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berhormat Tuan Iwan bin Ketua Menteri Pulau Pinang, Yang berhormat Datuk Mansur, Yang berhormat Datuk Ibn Mohsin, Yang berhormat Datuk Fadizan, dan Yang berhormat Datuk Abdul Malik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pakcik-pakcik, nama saya, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebabnya saya ada di sini sebab banyak orang ingin mengetahui siapakah Zarul Ahmad. Jadi saya di sini di hadapan tuan-tuan dan puan sekalian, inilah Zarul Ahmad. Nama saya Zarul Ahmad bin Muhammad Zulkifli, beranak di Perlis, dibesarkan di Kuala Lumpur. Saya adalah seorang ahli perniagaan dan saya juga memegang beberapa jawatan di lembaga sebagai lembaga pengarah di beberapa public listed company. Saya dah rasa senang, saya dah rasa susah. Pernah satu kali saya terpaksa masa waktu hari raya tak mampu nak bagi duit raya ke anak-anak saya. Saya bagi dia orang IOU je, hutang Tapi alhamdulillah, kerana saya sentiasa bekerja kuat dan sentiasa ingin menjayakan diri saya untuk keluarga saya dan untuk masyarakat. Saya bekerja keras dan sehingga ke tahap ini. Di sini saya nak mengucapkan terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana tender sebesar ini. Kalau di federal, saya tak ada cari. Mesti GLC atau nama-nama yang biasa kita dengar lah. Tapi bila datang pada tender di negeri Pulau Pinang, dia orang tak kira siapa pun, siapa Zarul ke, siapa ke, asalkan projek ini kita boleh buktikan yang bahawa kita boleh kendalikan dan kita boleh jaminkan yang projek ini akan dikendalikan dengan sempurna. Dan nombor kedua, dia asalkan harga kita adalah yang terendah. Saya berbesar di Kuala Lumpur, projek-projek saya pun kebanyakan di Kuala Lumpur. Saya pun ada juga masuk tender, ada open tender dekat Malaysia, dekat federal, ada restricted tender, tender terhad, ada juga direct nego, macam-macam punya style. Open tender saya ada masuk lowest, paling bawah, tapi tak dapat juga. Ada yang nombor 3 ke nombor 4 yang dapat. Jadi saya melalui segala-galanya. Di sini saya hormat dan saya tabik kepada Kerajaan Negeri Sembilan pada Negeri Pulau Pinang kerana dia cakap serupa bikin. Ini betul, saya cakap ikhlas ni. Saya pertama kali, saya tak pernah mengalami prosedur yang begitu telus, yang begitu tak ada hanky-panky ke apa ke. Benda ni memang very direct, very straightforward, dikendalikan oleh ahli-ahli lembaga tender yang bukan terdiri dari ahli-ahli politik, tetapi pegawai-pegawai kerajaan. Dan apabila keputusan telah dibuat, tak pernah pun mereka main kat saya tanya, hang ni orang no ke, hang ni orang mana. Tak ada pun. Hang ni buat apa dulu. Tak ada. Dia tengok atas apa yang kita telah tunjukkan, buktikan. Proposal kita 3 kaki, tuan-tuan dan puan. Bukan proposal kita 2 keping surat. Bukan proposal kita satu ni. Kita lawan
dengan syarikat gergasi Malaysia, IGN pun masuk, WCT Engineering, tak tahu MRCB, tak tahu. Tapi saya nampak masa apa ni pre-qualification tu, masa mereka panggil keluar dalam surat khabar. Jadi orang kata, oh ini bukan tender, ini tipu. Keluar dalam surat khabar, kita main tengok dalam masa tu saya nampak banyak syarikat gergasi lain pun ada di sana, syarikat international pun ada sana. Semua main, semua menunjukkan hasrat minat untuk masuk dalam tender ni. Jadi saya tak tahu ke mana tumahan mereka terhadap saya personally, mengatakan saya bagai-bagai macam benda. Saya tak kenal pun mereka. Awak mereka buat lagu ni kat saya. Salah lah saya seorang Melayu bergabung dengan syarikat gergasi Cina, mai sini untuk membuat membagi tender yang paling murah untuk orang-orang Pulau Pinang. Mereka bagi tumahan kat saya macam-macam. Saudara-saudari sekalian, siapa yang ada sini yang kontraktor, kalaulah satu hari bergabung dengan syarikat gergasi mana-mana nak masuk dalam mega projek, berhati-hatilah. Esok lusa nanti mereka akan hentam orang. Kau je hentam. Satu je cara boleh. Bila masuk tender tu, kau team dengan mereka dulu, settle. Saya tak kau team, saya tak kenal mereka. Mereka buat benda ni, kata bukan semua. Tapi saya berterima kasih sebab apa? Walaupun mereka telefon sampai ke China, sampai ke China Railway, sampai ke Beijing Urban, kata Tosa berusaha sama dengan si Zarul ni. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mereka yakin dengan saya, tetap bersama saya, dan mereka yakin dengan kepimpinan Pulau Pinang pada hari ini, dan mereka tetap memberikan support. Inilah sikit sebanyak saya nak bagi ulasan. Sebab apa? Banyak sangat kemahan. Saya duduk diam je. Jadi bila ada peluang lagu ni, itulah nak bagilah, cerita sikit lah. Kalau tidak, tak ada peluang. Bila cakap kat surat khabar, cakap A, keluar B, macam-macam. Jadi saya di sinilah saya dapat peluang. Saya nak cerita sikit lah. So mereka kata tender ni macam-macam lah kemahan. Tapi kalau mereka rasa tender ni, awak dulu tak masuk tender, bagi lagi rendah daripada 60.3 bilion, awak tak masuk. Lepas tu saya tak pernah dengar orang bila dah dapat tender, menang tender yang terendah sekali, open tender ni, besok lusa orang pertikaikan, harga jalan hang ni tinggi ni, patut lagi rendah. Itu yang terendah sekali. Kalau mereka rasa kita ni masih lagi tinggi, awak tak masuk tender dulu, dah menang tender nak bising lagi, awak dah betul. Itulah saya nak cakap tu. So lagi satu, mereka cerita pasal tanda ni, pasal apa ni, nanti macam-macam lah kumahan. Kita seperti yang Tuan Rajen nak beritahu tadi, sebenarnya bila kita nak start ni, kita mula-mula start dengan feasibility study, iaitu kita buat study dalam segi environmental, social, sebagainya semua. Kita akan bawa study tu bawa ke pihak kerajaan. Apabila kita dah complete, kerajaan akan tengok. Lepas tu kalau dia tengok, kalau okey, baru kita boleh jalan. Kalau dia kata tak okey, tak jalan. Setakat tu je yang kita punya participation. Tapi kalau dia suruh jalan, dia dah kunci kita 6.3 bilion, kita tak boleh jalan dah. Esok-esok kita dapat tahu, oi, lebih ni, tak boleh buat apa lah. Pasal apa? Pihak kerajaan di Pulau Pinang ni pandai. Mereka dah lock kita siang-siang lah.
buat dulu feasibility study, tengok dulu. Kalau feasibility study itu tak bagus, okey, kita berhenti setakat tu. Kalau jalan 60.3 bilion. That's it. 60.3 bilion apa dia? Bukan dia bagi cash. Kalau bagi cash tu, alhamdulillah juga lah, boleh lah kita rolling sikit kan. Ini dia bagi tanah. Buat kerja dulu, bawa aku bagi tanah kat hang. Maknanya kita ada maksud. Dia bukan bagi kita siang-siang dia dah bagi kita tanah. Kalau siang-siang dia bagi kita tanah, baguslah saya boleh jadi pemaju. Tapi saya tak jadi pemaju, saya kontraktor. Bila kontraktor, saya perlu nak bayar kontraktor lain semua. Bila nak bayar tu, saya takkan nak kata Datuk Izham, saya bagi hang 1 ekar ke, Datuk ni bagi 1 ekar ke, Tarik saya bagi 1 ekar ke, saya kena bayar dengan cash. Jadi saya terpaksa membiayai melalui bank swasta. Bila membiayai melalui bank swasta, bila tanah tu, bila kita dah buat sesuatu milestone, bila kita dah sampai satu milestone, mungkin kita dah belajar 100 juta dah. Lepas tu baru dia bagi tanah sebanyak 100 juta. Pasal kita dah habis kerja katalah 100 juta. 100 juta tu dapat, cepat-cepat kita kena let go. Bukan kita nak jadi developer. Macam mana nak buat 30 bilion profit yang mereka kata tu? Tolonglah. Kalau dapat awal-awal katalah kalau kita dapat awal-awal, siang-siang dia bagi kita tanah tu, bolehlah kita buat development apa ke. Tapi tak ada. Ini kita kena buat dulu baru kita dapat tanah. Lepas tu ada teori yang mengatakan kalau buat highway jadi banyak kereta. Saya tak tahu. Saya ni simple man lah. Pada saya, kita mampu, kita beli kereta. Kita tak tunggu highway. Kita tak kata, Pak Man, highway dah siap Pak Man, besok boleh kita beli kereta. Kita tak buat lagi tu. Kita beli kereta sebab kita mampu beli kereta. Kita mau beli kereta. Jadi bila kita beli kereta, kalau tak ada highway sebegini dan semuanya, mana kereta tu nak sumbat? Jam akan teruk lagi. Dan dia kata okey ada second bridge, buat apa nak ada tunnel? Bridge, tunnel ni bukan buat hari ni cakap esok buat. Kita buat kemudian lagi tahun 2020. Masa tu agaknya jam lah kat sini. So dia bagi kita tunnel. Okey, tak apa, kita buat tunnel tu. Katalah dia kata apa pasal pula tunnel ni kat sini. Saya ahli niaga, businessman ya. Kerajaan tak bagi saya guarantee profit, guarantee traffic guarantee. Maknanya saya ambil lagi satu risiko yang besar. Kalau tak ada lalu lintas dekat tol tu, saya tak dapat collect, kiok kan. So kerajaan negeri kata kita orang niaga kenalah ambil risiko. Dia tak bagi kita senang lenang. Saya dengan itu saya betul-betul rasa walaupun kerajaan negeri Pulau Pinang tegas dan bila negosiasi pun memang tegas, tetapi saya tahu ini adalah untuk kebaikan rakyat Pulau Pinang. Jadi nanti satu saya cakap, ini pasal penduduk-penduduk Pulau Pinang. CRCC, China Railway Construction Corporation, BUCG, Beijing Urban Construction Group, dari negeri China. Saya pun datang dari Kuala Lumpur. Sudah tentu kita akan perlukan tenaga pekerja, kontraktor dari Pulau Pinang. Jadi kontraktor Pulau Pinang akan dapat meningkatkan prestasi mereka dan satu hari insya-Allah mana tahu satu kontraktor di Pulau Pinang boleh membina kontrak undersea tunnel di luar negara. Apa salahnya? Tak semestinya kena ada orang yang nama-nama yang selalu kita biasa dengar je yang boleh buat. Kita boleh buat. Sebab kita ni pun, asalkan kita rajin, kita boleh buat. Saya dah berjumpa dengan Datuk Izham, Timbalan Ketua Timbalan YDP Persatuan
kontraktor Melayu Pulau Pinang, dan saya sudah menyuarakan hasrat kami untuk mendapatkan sebanyak-banyak kontraktor Bumi Putra untuk untuk menyertai dalam projek ini. Tu kawan saya tu tarik tu, nama tu jalan tu tarik, takkan tak bagi kat dia sikit. Jadi, dan bukan saja kontraktor Melayu, saya juga sudah jumpa dengan Chinese Chamber of Commerce. Saya pun sudah berjumpa dengan beberapa ahli-ahli perniagaan yang besar di Pulau Pinang, dan mereka pun memberi support. Mereka support saya bukan pasal Zarul, pasal saya mewakili projek yang akan membangunkan akan membangun untuk semua orang. Saya belum lagi jumpa dengan Persatuan Kontraktor India, tapi saya akan buat juga. Pasal seperti yang dikatakan oleh Ketua Menteri, dia tak kira kau janji boleh buat kerja. Saya pegang pada itu, dan saya janji saya akan buat kerja. Akhir kata, saya lagi sekali berterima kasih dengan Ketua Menteri YAB Tuan Lee Kuan Eng kerana membuat satu dia bila buat satu announcement mega project, cakap Kuala Lumpur tak ada macam ni. Kalau buat mega project, buat je lah. Tapi YAB Ketua Menteri sanggup turun padang dan bagi keterangan terperinci, berjumpa dengan orang, walaupun orang baling apa pun kat dia pun, dia tetap juga jumpa dengan rakyat. Dia tetap juga bertemu bual dengan rakyat supaya mendapat apa yang dapat pendapat mereka semua untuk masukkan kalau benda itu bagus, untuk masukkan dalam satu syarat dalam kontrak kami. Jangan lupa lah, takut nanti terlupa ni. Last chance tu. Jadi itu saja yang saya dapat cerita sikit sebanyak tentang saya, tentang projek ini, dan saya harap saya dapat sokongan daripada semua orang, semua pihak berkenaan dengan projek ini. Dan kami juga akan jumpa dengan persatuan-persatuan yang lain, persatuan nelayan dan sebagainya, untuk berjumpa dengan private untuk cerita macam mana kita boleh membantu di akhir kemudian. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.